Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak sembang-sembang tentang satu kes yang sangat popular, iaitu Boy in the Box. Kes ni dulu memang unsolved case lah selama 65 tahun dan akhirnya barulah kes ni terjawab selepas menggunakan teknologi yang terkini. Disebabkan polis tak tahu identiti budak tadi, polis telah namakan kubur dia tu sebagai America's Unknown Child. Bayangkan kes ni jadi sejak tahun 1957 tapi tahun lepas baru settle tau. Memang hebat. Cerita ni sebenarnya Nina dah cerita dekat TikTok, tapi ada yang minta untuk Nina cerita dekat channel sebab nak tahu full story dia macam mana. Kepada korang yang tertunggu-tunggu, Nina ceritakan pasal kes ni. So hari ni cerita ni untuk korang. So without wasting any time, let's get started. Pada tahun 1957 dulu, di Philadelphia, seorang pelajar telah menjumpai jasad kanak-kanak dalam sebuah kotak. Cerita dia macam ni, pada 23 Februari 1957, dikatakan pada masa tu waktu malam ada seorang pelajar ni yang parking kereta dia tepi jalan. Nama sebenar dia tak didedahkan, tapi orang panggil dia sebagai Peeping Tom sebabnya dia ni suka mengintip. Jadi pada hari tu, selepas dia parking kereta dia dekat tepi jalan, dia pun masuklah ke dalam hutan yang ada dekat situ dan melalui denai-denai yang dia pernah lalu sebelum ni. Even masa tu hujan renyai-renyai, tapi dia nekat juga untuk pergi mengintai. Kalau korang tertanya-tanya, dia nak mengintai apa sebenarnya dekat dalam hutan tu? Kalau korang nak tahu, sebenarnya dia nak pergi mengintai gadis-gadis yang ada dekat rumah Katolik. Dikatakan pada hari tu ada pendaftaran gadis-gadis yang nak masuk ke sana. So dia nak ambil peluang ni lah, nak pergi tengok gadis-gadis cantik mana yang boleh terberkenan dekat hati dia. Masa dia jalan nak ke sana tu kan, dengan secara tak sengaja dia telah terjumpa sebuah kotak dan kotak tu macam baru je ditinggalkan. Jadi dia pun curious lah apa benda yang ada dalam kotak tu. Bila dia tengok, dia nampak kepala guys. Awal tu dia ingat kepala tadi tu adalah kepala anak patung, tapi bila dia tengok betul-betul, ya, memang kepala orang, kepala budak. Terkejutlah si Tom ni. Niat dia nak mengintai perempuan tadi tu pun hilang macam tu je. Dia pun patah balik dan berlari ke kereta dia dan terus balik ke rumah. Dia tetap yakinkan diri dia yang dia nampak tadi tu bukan kepala orang tapi adalah kepala patung, padahal hakikatnya memang dia tahu itu adalah kepala budak. Esok tu barulah dia berani buat report polis pasal kotak yang dia jumpa tu dekat pihak polis. Itu pun sebabnya selepas dia terdengar berita pasal kehilangan seorang gadis dekat New Jersey. Sebab itulah dia nekat pergi ke tempat tu balik dan call polis dari sana. Bila polis tanya dia macam mana dia boleh jumpa budak dalam kotak ni kan, dia pun tipulah, takkanlah nak cakap benda betul pula kan. Tak pasal-pasal nanti dia kena tangkap sebabnya kantoi nak mengintip budak perempuan. Jadi dia pun cakap dekat pihak polis yang sebenarnya dia terjumpa kotak ni masa dia tengah kejar seekor arnab, dan polis pun percayalah statement dia tu. Hasil siasatan polis, budak dalam kotak tadi tu dipercayai berusia 4 ke hingga 6 tahun dan badan dia sangatlah kurus macam tak cukup zat. Masa dia dijumpa tu, dia memang tak berpakaian apa-apa melainkan diselimut dengan kain selimut buatan India yang low quality. Dekat badan dia ni penuh dengan kesan pukul, lepas tu dengan kesan-kesan lebam seolah-olah dia ni kena pukul. Jadi polis pun percaya yang sebenarnya budak ni meninggal disebabkan kena pukul dengan sesuatu. Jadi budak tadi tu pun dibawa ke hospital lah untuk buat postmortem. Hasilnya budak tadi tu memang digambarkan mempunyai mata yang berwarna biru, rambut dia perang, tapi disebabkan masa diorang jumpa tu kepala dia botak rapat guys. Kiranya suspek ni dah cukup kepala dia botak lincir. Dan masa dia mati tu, berat dia cuma seberat 13 kg je. Dr. Joseph yang buat postmortem ke atas budak tadi ni mengatakan yang kematian budak tu sebab kena pukul dengan benda yang keras dan kuat. Tu sebablah dekat badan dia ni banyak kesan-kesan lebam yang baru. Lagipun badan budak ni penuh dengan kesan parut tau. Contohnya dekat bawah dagu, dekat kaki, dekat peha dan juga bahagian buku lali. Dekat bahagian buku lali dia pula ada kesan parut pembedahan. Budak tadi tu juga sebenarnya dah pun sunat tapi dia tak vaksin lagi. Maksudnya dia belum lagi daftar masuk ke mana-mana sekolah awam. Selain tu tapak tangan dia ni sangatlah berkedut seolah-olah macam direndam dalam air terlalu lama. Tapi tak pasti sama ada dia kena rendam tu sebelum ataupun selepas dia dah minggat. Jadi polis pun bersihkan badan budak tadi tu elok-elok, clean apa semua. Diorang pakaikan dia baju cantik-cantik dan lepas tu diorang tangkap gambar dia. Dalam gambar tu memang nampak sangat kesan-kesan lebam ataupun parut dekat muka dia tau. So dengan gambar yang diorang ambil ni, diorang berharap yang diorang akan dapat cari identiti sebenar budak tadi. Tapi kan polis Amerika ataupun polis Philadelphia ni mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk kenal pasti siapakah budak tadi. Pada awal siasatan, polis fokus dulu kepada kotak yang dijadikan keranda budak tadi. Masa tu memang ada satu kedai ni yang memang menjual kotak-kotak, tapi yang sayangnya tu kan, dia memang tak rekod jualan individu. Kalau orang beli dekat dia banyak kotak, barulah dia rekod. Kalau orang tu beli 1-2 je, memang dia tak rekod langsung. So polis pun mati akal dekat sini sebabnya dia orang tak benar trace siapakah pembeli kotak tu. Lepas tu polis pun fokuslah kepada selimut yang membaluti badan budak tadi tu kan, tapi dia orang tak jumpa apa-apa clue juga. Sebabnya selimut murah macam tu kan, beribu-ribu telah dikeluarkan dan dijual di merata-rata tempat. Lagipun kilang yang keluarkan selimut tu pun banyak tau ada dekat mereka. Jadi diorang tak tahu nak target yang mana satu.
tu. Bila diorang cuba nak fokuskan skop tu lagi kecil, tapi bila jumpa makin besar pula. Bila polis tak jumpa clue yang seterusnya, diorang pun print lah gambar budak tadi tu sebanyak 10,000 keping dan edarkan kepada orang awam, tapi tak berhasil. Kemudian gambar tu dicetak sekali lagi sebanyak 200,000 keping dan diedarkan di syarikat elektrik, farmasi, ejen insurans, kedai runcit, tapi semuanya tak tahu siapa budak tadi. Polis cuba mencari banyak petunjuk sehingga kan diorang fikir yang budak ni kemungkinan adalah pelarian daripada Hungary yang telah diculik pada tahun 1955 dan ada kaitan dengan pekerja karnival iaitu Kenneth dan juga Irene. Mana-mana clue yang boleh sabitkan dengan budak tu walaupun sikit, polis akan pergi terus siasat tau. Jadi couple tadi ni diorang ada 10 orang anak dan diorang ni hidup secara normal. Salah seorang anak diorang ni yang berusia 7 tahun telah meninggal disebabkan dia ni diabaikan dan kemudian dia telah dibuang di dalam hutan dalam keadaan badan dia pun diselingup macam budak dalam kotak tu juga. Lepas tu 7 daripada 8 orang anak diorang ni telah mati kelaparan dan tak dikebumikan secara proper. Sebab tu pada awalnya polis memang syak yang couple ni terlibat, tapi diorang ni menafikan yang diorang ni ada kaitan dengan budak dalam kotak tu. Selepas 5 bulan kes ni, akhirnya polis pun decide lah untuk kebumikan budak tadi tu tanpa nama. Kes ni pun dibiarkan berlalu macam tu je tanpa ada apa-apa siasatan seterusnya sampailah pada 4 November 1998 kubur budak ni telah dikorek untuk dapatkan DNA dia. Selepas setahun berlalu pun sebenarnya polis masih tak dapat selesaikan kes ni. Pada tahun 2000 polis nak cuba sekali lagi dan diorang ambil dia punya sampel DNA melalui gigi dia. Akhirnya setelah 40 tahun kemudian iaitu pada tahun 2002 ada seorang perempuan yang dikenali sebagai Martha ataupun M telah munculkan diri dan berikan polis ni maklumat yang sangat mengejutkan. Jadi dia ni adalah doktor psikiatri di Ohio. Diberitahu polis yang sebenarnya budak tadi tu telah dibeli dari keluarga yang lain dan mak angkat dia yang baru ni sangatlah jahat dan suka pukul dia. M cakap nama sebenar budak tadi tu adalah Jonathan dan dia selalu kena pukul dari segi mental dan fizikal oleh mak angkat dia. Sampailah pada satu malam tu dia telah muntah kacang panjang dan mak angkat dia ni memang marah gila dan pukul dia sampai mati. Maklumat ni doktor tadi tu dapat daripada pesakit dia sendiri tau. Pesakit dia cakap mak ayah dia yang beli budak tadi tu daripada sekumpulan pemerdagangan manusia. Awal tu cerita ni nampak macam logik dan boleh dipercayai tau. Sebabnya dalam perut budak tu memang ada kacang panggang masa diorang postmortem dia dulu. M pun cakap yang mak budak tu memang mandikan dia sampai menyebabkan dia punya tapak tangan ni mengecut supaya dia punya cap jari budak tu rosak dan polis tak dapat trace. Tapi kenyataan daripada M ni polis biar macam tu je sebab diorang tak boleh nak bukti kesahihan daripada cerita M ni. Akhirnya pada Disember tahun 2022 polis Philadelphia telah umumkan yang diorang dah kenal pasti identiti budak dalam kotak tadi. Budak tadi adalah Joseph Augustus Zarelli yang lahir pada 13 Januari 1953. Jadi budak tadi tu meninggal pada usia 4 tahun. Sebenarnya DNA dia ni telah diupload ke pangkalan data genetik. So dari sinilah diorang boleh trace keturunan dia. Jadi masa trace tu akhirnya polis telah terjumpa saudara mara sebelah ibu dia. Hasil siasatan polis rupa-rupanya mak Joseph ni dia ada 3 lagi orang anak. Tapi mak dan ayah dia telah pun meninggal pada tahun 1991 dan juga pada tahun 2014. Jadi mak Joseph tadi bernama Mary Elizabeth dan ayah dia pula adalah Augustus Zarelli. Awal tu nama mak ayah dia telah dirahsiakan oleh pihak polis sebabnya nak jaga nama baik adik-beradik si Joseph ni yang masih hidup. Tapi akhirnya nama mak ayah Joseph ni telah didedahkan pada awal tahun ni oleh wartawan. Jadi rumah dia pula sejauh 24 km daripada tempat jasad dia kena buang. So tempat jasad Joseph dibuang dulu ni adalah sebuah kawasan luar bandar dan memang jauhlah daripada kawasan perumahan. Sebab kenapa jasad dia dibuang dekat pinggir bandar ataupun dekat dalam kawasan hutan, of course lah tak nak orang tahu kan, tapi terjumpa juga jasad dia tu. Dikatakan Joseph dilahirkan semasa mak dia ni berusia 21 tahun. Mak saudara dia cakap mungkin masa Joseph dah dilahirkan, mak dia telah serahkan diri kepada keluarga angkat sebabnya mak dan ayah dia memang baik je, tak pernah pula pukul dia. Tapi statement yang ni polis tak dapat nak buktikan betul ke mak ayah Joseph ni tak ada kaitan dengan dia. Maksudnya bukan pelaku, bukan suspek dalam kes ni. Walaupun diorang dah tahu identiti Joseph, tapi diorang tak tahu kehidupan dia dan kenapa dia mati. Bila polis tanya family Joseph kan, diorang tahu tak siapa yang buat kat dia macam ni? Korang ada syak siapa-siapa tak? Tapi kan family dia ni macam tak nak jawab dan tak nak bekerjasama dan diorang cakap kita orang ni ada syak kita orang sendiri. So kita orang tak perlu cakap lah kita orang syak siapa. Even sampai sekarang ni pun kes Joseph ni sebenarnya masih lagi aktif dan polis masih mencari siapakah pelaku yang sebenar. Polis juga telah menawarkan sebanyak $20,000 kepada sesiapa je yang ada maklumat baru supaya diorang ni boleh tangkap suspek. Kalau ikut statement daripada seorang peguam, dia cakap kemungkinan besar keluarga Joseph yang diorang jumpa sekarang ni bukanlah keluarga sebenar dia. Sebabnya diorang sendiri pun tak boleh beritahu dekat pihak polis apa yang terjadi sebenarnya kepada Joseph. Seolah-olah diorang sebenarnya memang langsung tak kenal Joseph tau, tapi
seperti berpura-pura kenal dia. Sebab itulah diorang cakap dekat pihak polis yang diorang ni ada syak wasangka diorang sendiri. Untuk statement peguam ni, Nina rasa Nina macam lagi setuju dengan dia kot. Sebab diorang ni langsung tak membantu pihak polis kan. Lagi satu, masa polis tengah edarkan gambar dia di seluruh Amerika tu kan, takkanlah family dia ni langsung tak kenal anak diorang kan. Even diorang serahkan anak diorang pun dekat orang lain, takkan tak jam anak sendiri. Dia macam pelik lah, macam tak ada siapa pun kenal dia, kenapa kan. Jadi Nina nak tahu pula lah pendapat korang macam mana. Kalau korang ada teori sendiri, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.